Kejadian ini berlaku semasa saya balik ke rumah mak mentua di salah satu kawasan Pansapuri di area Petaling Jaya. First time balik bersama anak sulung, masih lagi dalam nifas dan pantang 1 bulan. Sebelum ni memang dah tahu kawasan sekitar rumah mak mentua agak angker, dan kawasan angker tu berhadapan dengan rumah mak mentua saya. Rumah kosong yang ditinggalkan hampir 20 tahun, tiada pintu depan rumah. Di dalam juga tiada pintu. Tak dapat diketahui sebab apa owner rumah cabut pintu. Orang sekitar kata supaya mudah benda yang nak menghuni keluar masuk tanpa halangan. Tapi saya tak pernah ambil kisah sebab tak nampak depan mata. Walaupun di rumah kami sendiri pun sudah ada penghuninya. Selagi saya tak nampak, saya tak percaya. Kami bertolak di selatan sekitar jam 8 malam. Terpaksa balik lewat kerana suami tak dapat cuti. Dan sampai ke PJ sekitar 12.30 malam. Masa turun dari kereta, saya dah rasa tak sedap badan. Seram sejuk. Mungkin terkena angin malam. Lagipun dalam keadaan yang masih lagi dalam berpantang. Walaupun lengkap berstokin dan berbaju sejuk, masih lagi terasa angin tu. Anak di pangkuan nyenyak tidur. Kami berjalan ke lift dan tekan untuk naik ke tingkat 8. Pintu lift terbuka dan kami masuk. Ketika itu, anak dah mula merengek. Saya cuba pujuk. "Lapar nak susu kot," kata suami saya. Sepanjang di dalam lift, dia merengek sampailah tiba-tiba. Ting tong. Lift berhenti. Saya pun melangkah. Tapi suami tarik tangan saya dan tunjuk yang kami baru sampai di tingkat 7. Saya macam termalu sekejap dan ketawa kecil. "Suami, serius je?" Jadi saya anggap dia mungkin kepenatan. Lift naik lagi sampai tingkat 8. Kami keluar. Sepanjang perjalanan ke rumah mak mentua, mata saya asyik nak melirik pada rumah kosong tu. Seolah-olah ada yang berbisik situ suruh tengok ke situ. Tapi saya lawan dan buat tak tahu. Sampai je di rumah mak mentua, tiba-tiba anak saya menangis kuat-kuatnya. Seolah-olah macam dipukul. Saya terkejut. Mak mentua pula cuba memujuk. Diikuti pak mentua dan suami. Tapi langsung tak jalan. Susu cuba disuap, tapi dia tak mahu. Pampers dah diperiksa, ternyata masih kering. Tak dapat dikenal pasti puncanya. Giliran suami pula memujuk anak. Didodoi-dodoi sambil meratip. Diikuti dengan ayat kursi. Langsung anak terdiam. Terkebil-kebil sebelum tidur semula. Kami saling berpandangan. Tiba-tiba, pak mentua terus cakap, "Baringkan luar je, jangan tidur dalam bilik." Panas. Saya pun ikut je. Memang niat nak tidur di luar. Sebab dalam bilik memang panas. Suami letak anak didodoi-dodoi lagi dan tertidur pula. Mak dan pak mentua masuk dalam bilik. Tinggal saya seorang dekat ruang tamu. Malam-malam terasa lapar sebab menyusu. Anak memang kerap rasa lapar. Saya buka tudung saji dan makan apa yang ada. Siap makan, saya ke dapur. Dapur rumah ni memang dekat pintu. Buka pintu, terus dapur. Semasa memasuk pinggan, saya rasa seperti ada kelipat orang menunggu depan pintu masuk. Memang jelas ternyata bayangan tu seorang lelaki. Saya sangkakan adik ipar saya. Tak berfikir panjang, saya terus buka tingkap. Kosong, tak ada sesiapa. Dahi mula berkerut. Siapa pula Saya anggap adik ipar mungkin turun balik, tertinggal barang dalam kereta. Selalu memang macam tu. Saya pun berlalu masuk bilik. Saya nampak adik ipar sedang tidur.
Terfikir semula, siapa pula tu? Jiran ke? Setahu saya, jiran rumah mak tak ada lelaki. Semua perempuan, kiri kanan. Kiri bujang, kanan mak, ibu tunggal. Jadi siapa? Malas nak fikir banyak. Saya buat tak tahu je, capai tuala untuk terus basuh muka sebelum tidur. Tengah membasuh muka, saya terdengar suara, "Kak, oh Kak." Saya jawab, "Ya saya, jap akak dalam bilik air ni. Cepat sikit buka pintu, adik ni." Ya, akak datang." Saya terkejar-kejar buka pintu dibuka dan tak ada sesiapa. Tetapi ada seorang lelaki berdiri di hadapan pintu grill tak berdaun di rumah kosong tu. Wajahnya pucat, berbaju t-shirt merah dan berseluar jeans lusuh bertanah. Tangan dan kaki juga bertanah. Saya tergamam. Lelaki itu memegang grill sambil memandang tepat ke arah saya dengan mulut ternganga. Jantung saya berdebar laju. Yang pelik, dia seakan tahu saya takut. Semakin laju jantung, saya semakin besar ngangaan mulutnya. Sampai satu tahap boleh masuk sebiji bola sepak. Saya nekat menghempas daun pintu, diikuti dengan tangisan anak sekuatnya, mungkin terkejut atau sebaliknya. Suami dan segala isi rumah berlari ke dapur mendapatkan saya. Saya menggigil sehingga tak dapat bercakap. Suami saya tenangkan saya, diikuti yang lain. Anak pula menangis sampai nak pecah tekak. Sampai dah tak ada suara, sampailah suami sendiri yang tawarkan air untuk saya minum dan sapu ke muka. Barulah saya boleh bersuara. Saya tak bercerita langsung perihal lelaki di depan pintu tu. Saya cuma cakap, saya dengar suara aneh dan badan saya rasa lain. Mak mentua kata mungkin sebab saya dalam nifas. Tu yang macam-macam benda cuba nak datang kacau. Saya diam. Selang 2 hari kami pulang ke rumah kami di selatan tanah air. Dalam kereta baru saya cerita kisah yang benar. Rupa-rupanya suami juga alami perkara yang aneh berkaitan dalam lift. Sebenarnya lift blok rumah dia semuanya nombor genap. Tak ada nombor ganjil. Nombor 7 nombor ganjil. Dan di tingkat 7 tak ada lift. Siapa duduk di tingkat 7 kena naik ke tingkat 8 untuk naik lift. Saya tergamam sebentar. Saya tenung wajah anak, dalam hati berkata, jangan ada yang ganggu anak kami.